سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وباقي الأركان الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي والحلق أو التكسير وأركان العمرة هي أركان الحج إلا الوقوف بعرفة فليس منها. Jadi kita sambung rukun-rukun haji. Jadi rukun-rukun haji ada 6. Yang pertama niat, lalu yang kedua tawaf wukuf di Arafah, dan yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima bercukur ataupun bergunting, dan yang keenam adalah tertib pada kebanyakan rukun. Kita dah sebut dah sebelum ni. Dan beza haji dengan umrah, iaitu umrah tidak ada wukuf. Jadi rukun haji ada 6 dan rukun umrah ada 5. Dengan kita tolakkan wukuf tersebut. Baik. Jadi rukun yang pertama kita dah bahaskan, iaitu niat. Dan kita dah sebut bahawasanya niat adalah rukun haji. Dan niat di miqat adalah wajib haji. Dan kita dah jelaskan apa beza rukun dan juga wajib. Rukun dan wajib satu makna pada bab-bab selain daripada bab haji. Adapun pada bab haji, rukun makna lain, wajib makna lain. Dan kita sebut hari itu rukun, iaitu perkara yang tak dapat tidak mesti ada untuk nak jadi haji. Kalau tak ada rukun, tak jadi haji. Kalau tinggal rukun, tak jadi haji. Adapun wajib, benda yang kalau kita tinggal haji jadi, tapi kena dam. Haji masih jadi lagi. Baik. Dan kita sebut dah apa ni tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, miqat makani dan juga miqat zamani. Ini dalam ni sebut miqat zamani, dia tak sebut miqat makani. Dia ada yang nak hantar tu miqat makani. Tu boleh tengok situ. Baik. Jadi sambung baki-baki rukun yang belum kita baca. Jadi kata musannif rahimahullah, wa baqil arkani al-wuquf bi Arafah. Dan baki rukun-rukun itu adalah wukuf di Arafah. Cara mudahlah untuk kita nak nak tasawurkan maknanya perjalanan jemaah haji ni. Yang pertama sekali kita kata dia niat. Dia akan niat di miqat. Maknanya niat ni sebelum dia masuk Mekah lagi. Niat sebelum dia masuk Mekah lagi. Contohlah kata kita ni daripada Madinah. Baik kita nak sebut daripada Madinah, maka akan niat di Zulhulaifah. Jadi orang yang nak buat haji yang pi daripada Madinah, maka dia akan niat di nama tempat tu, di miqat makani dia. Nama tempat tu Abyar Ali. Dia akan miqat di situ. Ataupun nama lain dia Zulhulaifah. Dia akan niat dan dia akan pakai pakaian ihram. Sebelum tu dia akan mandi apa semua dulu, dah pakai pakaian ihram, sembahyang 2 rakaat, lepas tu dia akan berihram. Lepas tu lepas daripada ihram tu dia akan jalan untuk masuk ke Mekah. Maksud ni ana bagi nampak daripada awal sampai akhir gambaran dia. Lepas tu kita masuk dalam kitab. Jadi lepas dah niat tu, dan niat itu di miqat, lepas tu
mulalah perjalanan apa ni orang nak buat haji ni ke Mekah. Dan bila dia masuk Mekah, apa yang dia buat? Dia akan buat tawaf qudum. Dia akan buat tawaf qudum. Tawaf baru sampai Mekah, dia akan buat tawaf qudum. Dan tawaf qudum, dan selepas tawaf qudum dia boleh untuk buat sa'i. Dia boleh buat sa'i. Lepas buat sama, dia ada pilihan. Sa'i dia ada pilihan, sama ada dia buat selepas tawaf qudum ataupun dia buat selepas tawaf wajib, tawaf ifadah. Jadi orang yang masuk ke Mekah, dia baru sampai ni, tak sampai lagi wukuf di Arafah, belum lagi. Katalah sekarang ni dia masuk 1 hari bulan, 1 hari bulan 12, 1 Zulhijjah. 1 Zulhijjah dia masuk. Lepas dia niat, dia pakai pakaian ihram semua, dia niat, maka dia masuk ke Mekah. Bila masuk Mekah, dia buat tawaf qudum. Dan selepas buat tawaf qudum tu, dia ada pilihan, sama ada dia nak sa'i lala tu juga, ataupun dia nak sa'i selepas tawaf nanti, selepas tawaf ifadah, selepas tawaf wajib. Okey. Kalau dia dah sa'i selepas tawaf qudum, dia tak perlu lagi nak sa'i lepas tawaf ifadah. Itu yang ni yang perlu kita tahu. Okey. Selepas tawaf tadi qudum dan sembahyang solat sunat tawaf, dia boleh sa'i kalau dia nak, ataupun dia tangguhkan sa'i dia selepas tawaf ifadah. Lepas tu dia rehat lah. Dia rehat, dia akan tunggu kemuncak pada hari hari ke-9 tu akan wukuf di Arafah. Tapi cuma depa akan keluar ke ke Mina pada hari ke-8 tu, hari Tarwiyah. Hari ke-8 tu nama hari Tarwiyah. Depa akan keluar daripada Mekah, depa akan berjalan pergi ke Mina sebelum masuk ke Arafah. Maka depa akan tunggu kat situ sampailah masuk waktu Zuhur. Sebab bermulanya waktu wukuf ba'da zawal. Selepas masuk waktu Zuhur tu bermulalah waktu wukuf. Dan waktu wukuf di Arafah ni berterusan sampailah fajar. Fajar hari ke-10. Sebab ni hari kira wukuf ni hari ke-9. Wukuf hari ke-9, tadi dia keluar hari ke-8. Dari ke-8 dia akan duduk dulu di Mina. Jadi bila sampai waktu wukuf, dia akan masuk bumi Arafah. Di situ ada masjid, Masjid Namirah kan, anda tak ingat? Kemudian dia akan wukuf di Arafah selepas masuk zawal. Kemudian selepas wukuf di Arafah tu, lepas maghrib mereka akan berangkat pergi ke Muzdalifah. Lepas maghrib mereka akan ke Muzdalifah untuk mabit di sana. Mabit di Muzdalifah daripada wajib haji, bukan rukun haji, wajib haji. Waktu mabit di Muzdalifah bila? Waktu mabit di Muzdalifah bermula di pertengahan malam yang kedua. Mabit di Muzdalifah bermula pada pertengahan malam yang kedua. Jadi bila tadi kan zawal 9 Zulhijjah, bermula waktu wukuf. Jadi dia akan duduk di bumi Arafah tu sampailah selepas sampailah masuk maghrib, dia sembahyang maghrib apa semua. Kemudian selepas tu dia akan berangkat ke Muzdalifah untuk bermalam di Muzdalifah. Yang mana al-mabit bil Muzdalifah tu adalah min wajibatil haji, daripada wajib-wajib haji. Jadi dia duduklah mabit di Muzdalifah. Kemudian hari ke-10 fajar tu mereka akan melontar. Jamratul Aqabah pada hari ke-10. Dan waktu mereka nak kutip batu bila? Mereka akan kutip batu di Muzdalifah. Di Muzdalifah tu mereka akan kutip batu, dan yang akan mereka lontarkan pada pagi esoknya. Pagi esok, lepas tu waktu hari raya tu mereka akan pergi melontar. Kita sini semayang lah, kita semayang raya, kita sembelih apa semua, mereka pergi melontar. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selepas melontar, kalau mereka ada sembelihan, mereka akan sembelih. Dan selepas tu mereka akan bercukur ataupun bergunting. Bercukur ataupun bergunting. Lepas tu mereka akan ke mana? Ke mana sini? Lepas tu buat apa?
Mereka akan tawaf. Mereka akan balik semula ke Mekah untuk tawaf ifadah. Dan bercukur dengan tawaf ni tidak ada tertib. Boleh nak tawaf dulu baru cukur, boleh nak bercukur dulu baru tawaf. Tapi afdalnya bercukur ataupun bergunting dulu barulah tawaf. Jadi selepas bercukur atau bergunting itu akan pergi ke Mekah semula untuk tawaf. Namanya tawaf ifadah ataupun dikenali dengan tawaf rukun. Selepas tawaf rukun, semayang sunat tawaf. Lepas tu waktu tu disunatkan sunat tawaf. Lepas tu disunatkan minum air Zam-Zam. Minum air Zam-Zam. Dah buat semua tu, dia akan sa'i. Kalau dia belum sa'i awal-awal tadi. Boleh faham? Lepas dia tawaf ifadah ni, dia akan sa'i sekiranya dia belum melakukan sa'i selepas tawaf qudum. Jadi selepas tawaf qudum dia dah buat sa'i, dia tak perlu tawaf dah. Dia tak perlu sa'i dah. Cukup dah. Jadi dia ada pilihan kat sini. Dia ada pilihan sama ada dia nak tawaf, dia nak sa'i awal ataupun nak sa'i lewat. Lepas dah sa'i, dia pun akan ke Mina semula untuk bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik. Dan pada ketiga-tiga hari tu dia akan melontar. Hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13. Ni ada dia pun akan melontar dengan nama apa? Jamratul Ula, Jamrah Wusta dengan Had Kubra. 3. Jadi 7 semua sekali berapa? 7 kat dalam 1, 7 kat dalam 1. Semua sekali 70. Masuk dengan hari yang pertama tadi. Semua sekali 70. Settle. Yang tu habislah. Kalau nak ikutkan haji dia tadi dah habis dah. Bila dia dah buat melontar, bercukur dengan tawaf ifadah. 3 benda ni boleh kan? Melontar, bercukur dengan tawaf rukun. Bila dia buat 2 daripada 3, bila buat 2 daripada 3, maka akan hasil tahallul awal. Katalah dia melontar, lepas tu dia bercukur, maka berlaku dah tahallul yang pertama. Lepas tu bila dia tawaf, berlakulah tahallul yang kedua. Dia akan jadi tahallul yang pertama ni bila dia buat 2 daripada 3. Ikutlah dia buat mana-mana dulu. Katalah dia melontar, lepas tu dia buat tawaf dulu. Berlaku tahallul 1. Ataupun dia lepas melontar tu dia bercukur dulu. Berlakulah tahallul yang pertama. Lepas tu dia buat satu lagi, barulah tahallul yang kedua. Katalah dia nak tawaf lambat, dia tak buat lagi tawaf. Lagi tu dia duduk dalam tahallul. Sebab tawaf dia bukan ada masa dia. Dia tidak ada masa yang tertentu. Selagi mana dia tak buat tawaf, dia kena buat. Kalau tak, selagi tu dia duduk dalam kita kata dia tak boleh nak berjima dan perkara-perkara yang berkaitan dengan kahwinan ni lah, tak boleh buat. Nak berlaku tahallul pertama, dia mesti buat 2 daripada 3. Buat 3 baru berlaku tahallul yang kedua. Jadi dia akan bermalam. Kalau ikutkan dia dah buat 3, tahallul settle dah, rukun siap dah. Cuma ada wajib haji yang dia perlu buat, dia perlu habiskan. Adapun rukun haji itu boleh habis pada 10 hari bulan tu settle dah. 10 hari bulan, 10 Zulhijjah tu habis dah rukun-rukun haji. Cuma wajib haji tak settle lagi. Itu bermalam di Mina dan melontar 3 jamrah. Baik, masuk dalam kitab. Kata musannif rahimahullah, wa baqil arkan al-wuquf bi Arafah. Al-makna anna min arkanil haji al-wuquf bi Arafah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah.
Maksudnya bukan haji itu semata-mata wukuf di Arafah, tapi nak kata rukun yang paling penting di dalam ibadat haji ini, atau rukun yang terbesarnya adalah wukuf di Arafah. Seperti mana perkataan Nabi sebut apa ni, at-taubatun nadamah. Taubat itu adalah menyesal. Taubat tu menyesal ya. Tak, taubat tu bukan semata-mata menyesal. Taubat dia ada rukun-rukunnya, tapi yang paling besar adalah menyesal. Taubat ni ulama kata ada tiga rukun. Apa dia? Al-iqla' salah satunya. Al-iqla' maknanya kita cabut buang maksiat-maksiat yang telah kita buat dan kita tak buat lagi. Dan menyesali dengan apa maksiat yang telah dibuat. Dan yang ketiga, berazam, al-azmu alla ya'uda ila maksiyah allati irtakabaha. Dia azam diri dia tak mau buat lagi maksiat yang dia telah buat. Ini tiga rukun taubat. Tiga rukun taubat. Tapi nak bawa kepada nak bawa kepada tinggalkan maksiat dan berazam tak mau buat dah maksiat tu, apa yang perlu ada? Kena ada menyesal tu. Tak ada menyesal, tak ada. Tu nak kata tu rukun yang paling besar. Sebab tu taubat ni bukan menangis lah. Menangis tu bukan dikira taubat lagi. Taubat kalau dia duduk menyesal, duduk nangis, tapi maksiat dia buat agak. Itu tak jadi, itu tak dinamakan taubat. Itu cuma kesan daripada penyesalan tersebut. Penyesalan kita dah selesai apa semua. Jadi mata kita ni mengandungi air itu dah lebih dah, keluar lah. Buat maksiat dan kadang nangis, aku tahu aku salah tapi aku nak buat macam mana, nak buat agak. Itu bukan taubat, tu kira maksiat juga tu. Tapi yang paling besar sekali rukun dia adalah nak kata menyesal. Samalah di sini Nabi sebut al-hajju Arafah. Al-hajju Arafah. Habis dah tak dapat dah nak bermalam di, tak dapat satu juzuk di Arafah tu, habis dah. Tak dapat dah buat haji. Baik, sambung lagi. Al-hajju Arafah. Tu Nabi kata apa? Man jaa lailata jam'in qabla tulu'il fajri faqad adraka al-hajj. Siapa yang datang pada malam jamak. Malam jamak tu malam bermalam di Muzdalifah tu. Lailatul mabit di Muzdalifah tu. Mabit di Muzdalifah bila? Mabit di Muzdalifah 10 tu kan. Malam kita kata malam raya tu. Malam raya. Esok tu pagi raya, mula pada pertengahan. Siapa yang datang pada malam tu, dia wukuf di Arafah, dia dapat. Sebab waktu Arafah masih tak habis lagi. Masa tu wukuf bermula daripada zawal sampailah fajar. Jadi bila dia mai pada malam tu, dia wukuf di Arafah, dapat haji. Faqad adrakal hajj. Tu nak dapat haji. Kalau macam nak kata banding kalau dalam solat, lebih kurang hadis yang sama. Nabi kata man adraka ruku' faqad adraka rakaah. Siapa yang dapat rukuk dia dapat rakaat. Jadi siapa yang tak dapat rukuk sama imam tak ada rakaat. Jadi siapa yang dapat wukuf dia dapat haji. Wa wajibul wukuf wujudul muhrim bi ardi Arafah lahdatan min ba'di zawalil yaumi tasi' min Zulhijjah. Wajib wukuf. Apa wajib wukuf? Adanya orang yang berihram tu, orang yang buat haji tu, dia ada di bumi Arafah lahdatan. Seketika kan. Dia ada seketika. Bermula pada bila? Min ba'di zawali yaumi tasi' min Zulhijjah, mula pada zawal hari ke-9 Zulhijjah, wa yabqa waqtul wukuf ila tulu'i fajri yaumin nahri. Dan kekal waktu wukuf itu sehinggalah terbit fajar hari nahar. Tawaf apa ni? Tawaf. Baik.
Wa yushtaratu li sihhatihi, dan disyaratkan untuk sah tawaf tu an yakunal muhrimu aqilan. Mestilah orang yang berihram tu, ihram haji tu, yang buat haji tu orang yang berakal. Fala yakfi ma'a jununin au igma'in au sukri, tidak memada tawaf pula dah. Tidak memada wukuf di Arafah itu serta gila ataupun igma' pingsan ataupun mabuk. Lintifai ahliyatihi lil ibadah, kerana ternafi keahlian dia untuk ibadat. Jadi kalau orang sakit tak apa, kena orang bawa lah. Macam dia duduk hospital ke apa ke, orang bawa dia pergi. Duduk kursi roda ke apa ke, masuk dalam kereta pun tak apa. Duduk dalam kereta tu, jadi dia ada dekat situ. Lepas tu duduk sat, balik pergi hospital balik. Yang penting dia ada ada di bumi Arafah lahzah, seketika kan. Anda tak tahu kalau di sana memang hospital-hospital tu dia akan bawa pergi orang sakit ke sana ke macam mana, Allah Alam. Anda tak tahu. Jadi kalau dalam kereta pun dia sakit ni, tak larat dah orang bawa dia naik kereta. Pergi ya. Duduk kat bumi Arafah tu sekejap kan. Lepas tu balik. Cukup dah. Yang penting dia ada di bumi Arafah tu lahzatan pada waktu yang disebut ni. Yang kedua, yang ketiga lah, rukun yang ketiga, tawaful ifadah. Al-makna anna min arkanil haji tawaful ifadah liqaulihi ta'ala wal yattawafu bil baitil atiq. Betul, rukun haji itu adalah tawaf ifadah. Liqaulihi ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala, wal yattawafu bil baitil atiq, dan adalah tawaf kamu bil baitil atiq, di baitil atiq, Kaabah tu lah, di rumah yang lama. Atik ni lama. Maksudnya Kaabah tu. Ini tawaf ifadah, ini tawaf rukun. Wa amma tawaful qudum fa sunnatun. Tawaf qudum sunat. Wa amma tawaful wada' fa wajibun. Tawaf wada' wajib. Tawaf wada' wajib. Itu tawaf selamat tinggal. Tadi tawaf baru sampai. Tawaf qudum, tawaf baru sampai. Tawaf wada', tawaf kita nak balik, tawaf selamat tinggal. Wa sayatil kalam ala syuruti sihhati tawaf. Akan datanglah perbahasan atas syarat-syarat sah tawaf. Kita tengok nanti. Tak boleh kena tawaf ada 7 kali tawaf, kena bahagian kiri menghadap ke Kaabah. Yang ketiga, yang keempat, wasa'yu. Syarat rukun haji yang keempat, sa'yu, bagi sa'i. Semua bagi sa'i. Lantang ni sa'i. Benar tu. Wasa'yu al-makna anna min arkanil haji as-sa'ya wa aslu sa'i al-isra'. Al-muradu bihi wal muradu bihi huna mutlaqul masyi. Daripada rukun-rukun haji itu bersa'i, dan asal sa'i itu maknanya laju, isra'. Tapi yang dimaksudkan di sini bukannya kata laju, maksudnya mutlaqul masyi, semata-mata berjalan. Semata-mata berjalan. Cuma adalah kawasan yang waktu tu kita akan berlari. Kita akan lajukan kita punya ni. Ada kawasan hijau tu. Waktu tu kita masuk kawasan tu, maknanya lari ya. Bukan lari. Ai qat'ul masafah baina Safa wal Marwah. Qat'ul masafah maknanya kita berjalan antara Safa dan juga Marwah. Walil muhrim an yas'a sa'yal haji ba'da tawafil ifadah. Betul, harus bagi orang yang berihram tu dia sa'i sebagai sa'i haji selepas tawaf ifadah, walahu an yuqaddimahu, dan harus juga baginya untuk dia mendahulukan sa'i ini, fayaj'alahu ba'da tawafil qudum, dan dia jadikannya selepas tawaf qudum. Boleh juga, lakin yushtaratu li sihhati taqdimihi alla yatakhallala baina tawafil qudum was sa'i al-wuquf bi Arafah. Tapi disyaratkan untuk sah takdim ni, tengah-tengah tu tak ada wukuf di Arafah. Tawaf qudum, lepas tu buat sa'i terus.
Tak boleh kata tawaf kudum, lepas tu wukuf di Arafah, lepas tu balik. Contohlah balik pisai pula. Tak boleh sebab dia waktu tu wukuf ada tengah-tengah. Dia tak boleh yatakhallal. La yatakhallal baina tawafil qudum, maknanya menengahi antara tawaf qudum dan juga sa'i itu tak boleh menengahi wukuf di Arafah. Dia kata wasatatil kalam anhu, akan datang perbahasan dia nanti. Rukun yang kelima, wal halqu awit taksir, bercukur atau bergunting. Al makna anna min arkanil haji al halqa awit taksira, daripada rukun-rukun haji itu bercukur atau bergunting. Wa aqallu zalika, dan sekurang-kurang yang demikian tu, sekurang-kurang kita kata bercukur ataupun bergunting tu menghilangkan izalatu salasi sya'arat, menghilangkan 3 helai rambut daripada rambut di kawasan kepala. Rambut di kawasan lain tak boleh. Rambut bulu ketiak ke, bulu dada ke, itu tak boleh. Nasyid. Ya. Keluar. Nabil, tidak apa? Wa aqallu dhalika izalatu salasi sya'arat min sya'ri ra'si au juz'in min salasi sya'arat. Dia hilangkan 3 helai rambut daripada rambut di kawasan kepala, ataupun juzuk, sejuzuk daripada 3 helai. 3 helai, ni 3 helai rambut dia potong. Boleh faham kan? Tapi mesti pastikan 3 helai, tak boleh kurang. Kalau 2 helai dia potong 3, selai panjang dia potong 3, jahat lah. Potong selai ni dia potong 3, 1, 2, 3, ada baki sikit lagi, tak boleh. Dia mesti 3 helai. Ni ambil sikit, ni ambil sikit. Ataupun 3 helai ni dia cabut. Ataupun dia nak bakar pun boleh juga, tak ada masalah. Yang penting dia hilangkan 3 helai. Halqan sama ada dengan cukur, au natfan dia tarik, ataupun qassan dia gunting, ataupun dia bakar, ihraqan. Yang penting dia hilangkan 3 helai rambut. Walau fi sya'ril khariji an hadi ra'si, walaupun rambut yang keluar daripada had kepala. Rambut tu duduk sini panjang, perempuan kan, dia boleh ambil celah bawah tudung dia gunting, settle, habis dah. Macam orang buat umrah ramai ada gunting, buat keluar rambut dia sikit, gunting, pak. Dia tak ikut gunting dah lain. Boleh, tak ada masalah. Hak kepala. Yang tu tak boleh lah, orang marah. Boleh, tak ada masalah. Dia yang penting dalam had kepala. Selagi mana dia dalam had kepala, boleh. Kalau sebab dia beza dengan wuduk. Dia beza dengan wuduk. Kalau wuduk kita kena pastikan sapuan yang kita buat tu mestilah di dalam had kepala. Kalau rambut tu rambut yang di dalam had kepala. Kalau contoh rambut kita panjang, lepas tu dia keluar daripada had kepala sampai belakang ni, ataupun macam perempuan dia tak kat sini ke, rambut dia sampai sini, lepas tu dia sapu kat sini, tak memadah. Sebab rambut tu rambut yang bukan di dalam had kepala. Kalau dia ikat rambut dia sekalipun, dia letak atas kepala dia dan dia sapu di atas rambut tu, yang mana rambut yang disapu tu kalau dia jatuhkan, dia keluar daripada had kepala, tetap tak boleh. Dia mesti rambut yang ada dalam had kepala. Masalah juga orang dia nak terlampau nak jaga, kadang-kadang
jenis orang apa ni, rambut stylo sikit kan. Dia bukan boleh orang pegang kan. Dia buat gaduh. Sebab dah ingat tu darjah 4 tak silap. Ada seorang ni, budak kelas ni, rambut dia jangan sentuh. Rambut dia jangan sentuh. Kawan dah sentuh dia tumbuk. Kawan tu baru tak bagi. Kawan dah pandang rondes. Nangis. Tak dia sentuh rambut dia marah tu. Jaga. Tambah lagi rambut panjang ni lah. Kalau masalah kalau wuduk ni yang kesiannya banyak orang perempuan. Orang perempuan ataupun orang lelaki yang rambut panjang tapi tak tahu hukum. Bila nak ambil sembahyang dia letak sekber dia kat belakang. Ada sekber dia tarik belakang. Sekber dalam kawasan mana? Muka. Jadi tarik belakang. Basuh. Hak tarik kat belakang tu kena ayak tak? Tak kena ayak. Tadi dia tak basuh muka dia, tak settle lagi, dia dah basuh tangan dah. Jadi sah tak dia punya wuduk? Tak sah. Dia wuduk tak sah, sah tak punya solat? Tak sah solat. Ini yang berlaku. Payah, rambut panjang kena jaga lebih sikit. Rambut panjang kena jaga lebih sikit. Ada ustaz tu, Ustaz Fauzi Tahir Kedah. Teror bab-bab apa? Pusaka ni teror dah. Dia cerita ada siapa tahu ni tak ingat, antara orang tu jadi pengetua ke, dia kat sekolah lah, cikgu. Betul budak rambut panjang. Tapi pandai jawab. Siapa rambut panjang ni dah? Kan sunnah Rasulullah. Itu sunnah. Biasalah bab-bab benda ni macam poligami ya, tak nak kahwin dua, tak itu sunnah. Dan itulah ada sunnahnya apa semua, hal lain tak ada. Itu hak tak tu jawab. Apa tu, kalau kamu dah, kalau apa lagi sunnah yang kamu buat dah. Kalau hal lain sunnah kamu buat, saya bagi kamu buat banyak. Kalau hak ni saja. Jadi mesti dalam yang ni tak syarat dalam kawasan kepala. Cuma syarat dia mesti 3. Kalau sana dekat buat wuduk tak syarat 3. Wal afdal fi rajuli al halqu wa fil mar'ati at taksir. Afdal pada laki-laki bercukur dan pada perempuan taksir. Perempuan botak lain macam pula lagi. Jadi afdal bagi laki-laki bercukur daripada perempuan itu adalah bergunting. Jadi ambil yang afdal lah. Nabi doa 3 kali. Nabi doa 3 kali. Allahumma arhamil muhalliqin. Allahumma arhamil muhalliqin ru'usahum. Allah apa ni, ya Tuhanku, rahmatilah apa ni orang-orang yang dia cukur kepala dia. Lepas tu sahabat tanya, wal muqassiri, maknanya nak suruh doa orang yang gunting sekali lah. Lepas tu Nabi ulang lagi, Allahumma arhamil muhalliqin ru'usahum. Wal muqassirin, sahabat tanya sampai 3 kali. Kali keempat Nabi sebut wal muqassirin. Ini 3 kali. Orang yang bercukur ni dia dapat doa kali. Nabi doa 3 kali. Kenapa kadang-kadang sedih? Sebab terlampau nak jaga rambut dia tak mau. Terlampau nak jaga rambut malu. Terlampau nak jaga rambut malu tu. Malu sahabat-sahabat nak cakap apa semua. Ni yang paling kecewa sekali. Sebab dulu ada sahabat-sahabat pergi umrah daripada sini, tanya mana afdal lagi, kita dah terang apa semua. Lalah pipi tak. Tapi tak ni kan, tak wajib pun. Tu memang terus duk tanya. Boleh ni apa semua. Malu. Lagi kawan kata, ni kata. Sebab kita, pandangan kita tu dekat makhluk. Jadi macam tu lah. Orang ni kata, lagi orang ni kata, kawan dia ejek. Bukan nak duk apa ni, rambut dia tak tumbuh langsung. Duk sebulan ada dah rambut. Tapi sebab kita terlampau fikir sangat.
Tu kalau orang yang dia tak fikir tak apa lagi, dia tumbuh kak, dia tumbuh lain. Tu setengah-setengah orang dia nak lawan lah. Dia lagi orang gelak lagi. Bukan dia nak gelak sejam. Mudah jawab. Kan orang nak gelak sejam, dia gelak sat lah. Lepas tu settle lah. Tapi sebab kita tak pergi ke situ. Kita duduk nampak orang tu nak cakap apa, orang nak cakap apa, akhirnya adalah kejar tak jadi, kita pun tak dapat hak afdal, hak agama suruh. Baik. Tartib mu'zami arkanil hajj. Wa min arkanil hajj aidan, ni syarah kita tambah. Wa min arkanil hajj aidan tartib mu'zamil arkan. Daripada rukun-rukun haji itu adalah tertib ada kebanyakan rukun. Penjelasan dia, wa tawdihuhu annahu la budda min taqdim ihram. Tak dapat tidak daripada takdimkan, mendahulukan ihram, iaitu niat masuk dalam ibadat haji ala baqiyatil arkan. Dan wala budda min taqdimil wukuf bi Arafah ala tawaf wal halq, dan tak dapat tidak mentakdimkan wukuf di Arafah di atas tawaf dan juga halq. Adapun tawaf dengan halq, bercukur ataupun bergunting, tidak ada tertib. Wa amma sa'i, adapun sa'i, falahu an yuqaddimahu 'ala al-wuquf bi Arafah liyakuna ba'da tawafil qudum. Sa'i boleh dia dahulukan atas wukuf, dan boleh juga dia maknanya kalau dia dahulukan atas wukuf, boleh dia dahulukan atas wukuf di Arafah. Untuk liyakuna ba'da tawafi al-qudum. Lepas tu dia akan berlaku, dia akan jadi selepas tawaf qudum lah, kalau dia dahulukan. Liyakunu ay likaunihi ba'da tawafil qudum. Wa annahu la tartiba bainal haqqi wa tawaf, dan tidak ada tertib antara haq dan juga tawaf. Walakin yustahabbu taqdimul halqi alaihi. Tidak ada tertib antara bercukur dan juga tawaf, tetapi disunatkan kita takdimkan bercukur di atas tawaf. Patu wa annahu yajibu tartib baina tawafil ifadah wa sa'yi illam yuqaddimis sa'ya ba'da tawafil qudum. Dan wajib tertib antara tawaf ifadah dan juga sa'i sekiranya dia tidak takdimkan sa'i selepas tawaf qudum. Saya sebut tadi. Jadi dalam bab nak tengok tertib tu ada perincian dia. Ada perincian dia lah. Arkanul umrah wa arkanul umrati hiya arkanul hajj, dan rukun-rukun umrah itu adalah rukun-rukun haji, illa al-wuqufa bi Arafah, kecuali wukuf di Arafah. Falaisa minha ay falaisa al-wuquf bi Arafah minha min arkanil hajj. Al-makna anna arkanal umrati hiya arkanul haji illa al-wuquf bi Arafah, fahuwa al-wuquf bi Arafah itu min arkanil haji faqat. Fatakunu arkanul umrati arba'ata arkanin, maka jadilah rukun umrah itu 4 rukun, tambah dengan tertib jadi 5. Yang pertama al-ihram wa huwa niyatud dukhul fil umrah. Ihram itu niat masuk dalam ibadat umrah. Wa jami'us sanati waqtun lil ihrami bil umrah, dan sekalian tahun tu 12 bulan tu, sekalian tahun tu adalah waktu untuk ihram umrah. Waqad yamtani'ul ihram biha li amrin aridin, dan terkadang tertegah untuk ihram dengan umrah dengan sebab yang mendatang. Sebab apa? Kaman kana muhriman bil hajj, seperti orang yang tengah ihram haji, dia tak boleh nak buat umrah. Fala yasihu an yuhrima bil umrati hatta yantahiya min a'malil hajj, maka tidak sah untuk dia berihram buat umrah sehinggalah dia berakhir daripada pekerjaan haji. Dan yang kedua at-tawaf, samalah. Yang ketiga sa'i, yang keempat al-halqu awit taksir, dan yang kelima at-tartib baina jami'i arkanil umrah. Tertib, ni kena tertib semua. Kalau bab haji tadi ada tafsir. Adapun sini tertib pada kesemua rukun-rukun umrah. Niat masuk haji, niat masuk buat ibadat umrah. Katalah niat masuk dalam ibadat umrah kat mikot lah, kat mikot. Lepas tu masuk saja Mekah, tawaf. Ini bukan tawaf qudum, kita tawaf umrah, tawaf wajib. Waktu tu ada tawaf qudum, ada tawaf wajib. Kita buat tawaf, tak perlu buat tawaf qudum, buat tawaf wajib, tawaf umrah tu sekali lah tu. Sekali. Baik, lepas tawaf pi sa'i. Lepas sa'i cukup.
ataupun bergunting. Settle. Sah. Kalau orang dapat tawaf sah, mudah kata dalam 3 jam lah. Tak sampai 3 jam pun. Kalau tengok dia yang lama tu pada tawaf dan juga pada sa'i. Tengok orang lah. Kalau orang sikit, dia boleh makin dekat dengan Kaabah, lagi cepat. Tapi kalau dia ramai orang, susah nak dekat tu, dia ambil bahagian tu jauh sikit, kurang sikit orang. Lepas tu sa'i, lepas habis tu mayang, minum yang Zam-Zam, pergi sa'i. Sa'i 7 kali. Lepas tu kat ujung tu ada orang pegang gunting. Orang boleh bawa gunting sendiri. Boleh bawa gunting sendiri, gunting. Ataupun pergi keluar, pergi cukur. Jadi selagi mana kita tak gunting ataupun tak cukur, selagi itulah kita dalam ihram. Maksudnya kita dalam ihram, kita tak boleh buat ni lagi. Lepas tu sini memang kena tertib semualah. Fala budda min taqdimil ihram ala baqiyatil arkan, tidak daripada takdimkan ihram atas kesemua rukun-rukun yang lain. Wala budda min taqdimin tawaf, tidak daripada takdimkan tawaf ala ma ba'dahu, wala budda min taqdimis sa'i ala al-haqi aw taksir. Cuma bukan ada syaratnya untuk taksir, nak cukok dan juga taksir tu lala tu juga. Cuma kalaulah dia tak tak cukok ataupun dia tak gunting, maka dia duduk dalam ihram. Cuma orang takutlah, sebab dah biasa pakai minyak wangi, dah biasa pakai wangi-wangian, sabun apa semua, tiba-tiba lagi dia nak mandi, takut dia terpakai ke apa semua ke, takut dia buat benda-benda tu lah. Kalau terlupa tu tak apa. Jadi sebab tu orang nak buat cepat-cepat. Dia ikut dia pergi ke tanah halal. Bila dia dah keluar daripada tanah halal, contohlah dia duduk dalam Mekah, lepas tu dia pergi ke tanah halal, ke Ji'ranah ataupun Tan'im, dia masuk tanah halal, dia pergi masuk tanah halal, lepas tu masuk balik tanah haram. Lepas niat dia masuk balik tanah haram. Sama ada dia nak pergi buat terus ibadat umrah, nak pergi tawaf terus, ataupun nak duduk kat hotel. Dia kata malam sekali lah aku tawaf, tak ada masalah. Dia boleh duduk duduk kat hotel, malam sekali dia tawaf. Tapi malam ramai. Ana ingat itu pukul 12, pukul 1 tu ana sampai lewat daripada Madinah ke Mekah. Lewat malam, kira pukul 12 dah buat tu. Kira habis-habis semua tu dalam pukul 2 lebih dah sampai hotel. Ingat kan orang tak ramai, punya malam ramai. Kita buat tengah hari, siang, hak tu sikit orang. Tak ramai macam malam lah, ramai juga. Tapi silap lah, time tu kepala dah botak. Lepas tu pusing pula, atas memang panas. Esok tu pening, duduk hotel lah. Lepas tu wajibatul umrah, wajib umrah, walil umrati wajibat wa hajjati. Wajib umrah ada 2 aja. Itu ijtinabu muharramatil ihram, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan ketika ihram. Dan yang kedua tu kita akan tengok nantilah di belakang sekali. Dan yang kedua al-ihram minal miqat, iaitu ihram daripada miqat. Wa miqatul umratil makani liman kana bil harami adnal hil. Dan miqat umrah, miqat zat makani, iaitu tempat nak ihram. Bagi orang yang ada di tanah haram, ini miqat orang yang ada di tanah haram, adnal hilli, sekurang-kurang tanah yang paling dekat lah daripada tanah halal. Mana-mana lah, ikutlah yang paling dekat dia pergi tu lah, tak dia punya miqat dia. Dan dikata aw afdalu biqa'il hilli, dan seafdal tanah halal al-Ji'ranah, iaitu yang paling afdal sekali lah. Summat Tan'im, kemudian Tan'im, summal Hudaybiyah, dan yang ketiga Hudaybiyah.
tu tanah halal belaka tu. Ji'ranah tanah halal, Hudaybiyah, lepas tu Tan'im. Jadi orang yang duk buat travel ni, maknanya kalau jemaah nak buat umrah lagi, dia akan pergi salah satu ni, tiga-tiga ni. Anda tak ingat mana yang paling dekat? Boleh paling dekat ingat? Tan'im paling dekat. Tan'im ni tempat Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah ihram ke? Apa dia? Oh, maksudnya ada sesuatu. Tempat Sayyidina Aisyah ni umrah Tan'im. Tan'im, Ji'ranah, Hudaybiyah. Tempat-tempat ni selalunya adalah tempat mandi apa semua. Orang akan ada tempat orang bersiap sini. Lepas tu adalah orang jual-jual macam-macam lah tempat ni. Itu miqat makan ni bagi orang yang ada di Mekah. Adapun miqat umrah makan ni bagi orang yang ada di luar tanah haram. Maka miqat dia miqatul hajj. Miqatul hajj. Ni yang ana datang tu Zulhulaifah ataupun kata Abiyar Ali, miqat mereka yang datang dari arah Madinah. Al-Juhfah, miqat mereka yang datang dari arah Syam, Mesir dan Maghrib. Yalamlam, miqat mereka yang datang dari arah Tihamah, Hilir, Yaman. Orang tua kita dulu depa miqat sinilah. Dia lalu sini. Kau berhenti ke Yaman, di Yaman. Lepas tu Qarnul Manazil, miqat mereka yang datang dari arah Najd, Hijaz dan Najd Yaman. Zatul Irqi, miqat mereka yang datang dari arah Masyriq seperti Iraq dan juga Khurasan. Ini miqat yang Nabi SAW sebut sendiri. Nabi yang buat miqat ni, yang sebutkan miqat ni di sini, miqat ni sini. Jadi semua tu kalau tengok carilah di Google apa semua tu, ni dia tu di penjuru Mekah kan ada tempat dia. Kalau kita lalu ke arah kawasan ni, ni miqat dia. Ikut kawasan ni miqat dia. Nanti kita masuk wajibatut tawaf. Kalau naik kapal terbang ataupun naik kawasan laut, dia bukan arah miqat, maka dia tengok kawasan yang membetuli miqat. Macam ni miqat, tu kita lalu situ, dia kawasan dia tu. Selalunya orang dalam tu dia akan iklan tanya waktu ni niat. Soal?